Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Anas Arifuddin Ahmad Suhaidi 060767. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tentang nun dan mim mati yang merupakan salah satu daripada hukum tajwid. Jadi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan hukum tajwid secara umum. Tajwid merupakan satu kaedah mempercantikkan bacaan Al-Quran dengan mengeluarkan atau menyebut setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak huruf-huruf tersebut. Terdapat dua hukum mempelajarinya, iaitu pertama, ia merupakan fardu ain sekiranya dalam mempraktikalkannya, dan dalam kita belajar teorinya merupakan fardu kifayah. Antara ilmu yang dipelajari dalam ilmu tajwid, pertamanya ialah tingkatan bacaan Al-Quran, mad dan pembahagiannya, sifat huruf, makhraj huruf, nun dan tanwin. Seterusnya mim sakinah. Jadi kita masuk ke nun sakinah dan tanwin. Apa itu nun sakinah? Nun sakinah ataupun nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia tidak berbaris sama ada baris atas, bawah ataupun depan. Hukum-hukum yang terdapat dalam nun mati dan tanwin ialah iqlab, idgham, ikhfa hakiki dan izhar halki. Kita masuk ke hukum yang pertama, iaitu izhar halki. Dari segi bahasanya ialah jelas dan terang. Istilahnya menyebut bunyi nun dan tanwin pada makhraj asal tanpa dengun apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Jadi macam mana kita nak kenal ianya izhar halki? Apabila dia bertemu dengan huruf-huruf izhar seperti hamzah, ha berkaki, kha, ain, ha dan ghain. Cara bacaannya adalah disebut dengan jelas tanpa dengun dan hujung lidah ditekan ke gusi hadapan sebelah atas. Contohnya, an akhrij min rasulin illa min ilmin azabun azim min khasyatillah dan alimun khabir. Jadi sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hasid Muhammad Elias. Nombor metrik 060759. Baiklah, hari ini saya nak ceritakan tentang hukum ikhfa hakiki. Baiklah, ikhfa hakiki dari segi bahasa bermaksud tersembunyi atau samar. Manakala dari segi istilah pula, membaca huruf nun sakinah atau tanwin dengan bacaan antara izhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengun dua harakat pada huruf pertama. Baiklah, ikhfa hakiki mempunyai 15 huruf, iaitu 1 jazak, sadaqah, fasik, datazin, syazin. Okey, seterusnya cara bacaannya pula ialah didengunkan nun tanpa menzahirkannya atau menggabungkannya dengan huruf selepasnya. Contoh, nun bertemu dengan ta, wa man taba. Seterusnya nikmatin tujza. Okey, seterusnya huruf shin, yunshi, syai'in syahidu. Dan akhir sekali huruf zai, man zakkaha, sa'idan zalaqa. Okey, seterusnya pula hukum iklab. Dari segi bahasa, hukum iklab iaitu membalik atau memaling atau menukarkan sesuatu. Dari segi istilah pula, menukarkan lafaz huruf nun sakinah atau tanwin kepada huruf mim berserta dengan dengun dua harakat apabila bertemu huruf iklab. Huruf iklab hanya ada satu, iaitu huruf ba. Seterusnya cara bacaannya pula ditukarkan pada mim serta kekalkan sifat dengunnya, iaitu dua harakat. Bacaannya sama dengan hukum ikhfa syafawi. Baiklah, iaitu cara bacaannya mim ba'di. Seterusnya rasulun bima. Itu sahaja pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Mursyid bin Zakaria, nombor metrik 060766. Seterusnya saya akan menerangkan tentang idgham. Yang ini sebelum tu, apa maksud idgham itu sendiri? Maksud idgham itu sendiri terbagi pada dua, iaitu bahasa dan istilah. Menurut dari segi bahasa adalah memasukkan atau mencampurkan. Dari segi istilah pula, pertemuan huruf yang tidak berbaris dengan huruf yang berbaris yang menjadikan huruf kedua bertasydid dan terangkat lidah ketika menyebutnya. Okey, idgham ni
terbahagi kepada dua, iaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Okey, kita pergi bahagian idgham yang pertama, iaitu idgham bi gunnah. Okey. Idgham bi gunnah ni maksudnya idgham bi gunnah, bi tu dengan, gunnah tu ialah dengung. Okey. Idgham bi gunnah atau ma'al gunnah bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris beserta gunnah yang ini dengung dengan kadar 2 harakat. Okey. Huruf-huruf untuk idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini adalah ada 4, yakni ya, waw, mim, nun, atau lebih senang disebut dengan yauman. Seterusnya adalah cara bacaan untuk idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini. Cara bacaannya adalah yang pertama, digabungkan bacaan nun mati atau tanwin itu ke dalam huruf selepasnya. Yang kedua, didengungkan dengan kadar 2 harakat. Okey, contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran adalah yang pertama, untuk contoh nun, sakinah dan tanwin. Contoh pertama untuk huruf ya, iaitu may yaqulu. Yang kedua, hisaban yasira. Okey, manakala untuk contoh bagi huruf waw pula adalah min waliyin, okay, khairun wa abqa. Manakala contoh untuk huruf mim pula, mimma'in sultanin mubin. Manakala untuk huruf nun pula adalah min ni'matin ahdan nabadahu. Kemudian kita pergi pula kepada idgham bila gunnah, yakni idgham tanpa dengung. Idgham bila gunnah bermaksud menggabungkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris tanpa gunnah, yang ini tanpa dengung. Okey, huruf untuk bila gunnah ini ada 2, yakni lam dengan ra, atau kita nak senang kita sebut lari. Maknanya dengan sebut lari itu kita akan ingat huruf lam dan ra. Seterusnya cara bacaan untuk idgham bila gunnah, yakni dengan menggabungkan suara nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa didengung, maknanya tanpa gunnah. Okay, contoh yang pertama adalah untuk huruf ra, yakni mir rabbihim ghafurur rahim. Manakala contoh untuk huruf lam pula adalah min ladunhu musaddiqal lima. Syukran, sekian daripada saya untuk idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Munawar Al-Hakim bin Azman. Nombor metrik 059412. Definisi ikhfa' syafawi dari segi bahasa ialah ikhfa' syafawi adalah mim tidak bertanda mati yang bertemu dengan huruf ba. Manakala dari segi istilah, ikhfa' syafawi bererti menyembunyikan sebutan mim sakinah berserta dengung. Huruf ikhfa' syafawi ada 1, iaitu ba. Cara bacaannya hendaklah dengung sepanjang 2 harakat dalam keadaan bibir direnggangkan. Dinamakan ikhfa' syafawi kerana makhraj huruf mim yang keluar dari 2 bibir. Contohnya amwalahu bil laili. Contoh kedua pula ialah alaikum biwakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim bin Mukhtar. InsyaAllah saya akan terangkan tentang hukum mim mati, yakni idgham syafawi. Nama lain bagi idgham syafawi ialah idgham mislain. Apa maksud idgham syafawi? Maksud idgham syafawi ialah idgham bermaksud memasukkan atau menggabungkan. Syafawi bermaksud bibir kerana makhraj huruf mim adalah keluar dari kedua-dua bibir. Jadi bagaimana kita hendak mengenal pasti ataupun nak kenal tanda-tanda idgham syafawi? Cara dia, mim sukun tiada tanda sukun bertemu dengan mim bersabdu, sama ada berbaris atas ataupun berbaris bawah ataupun berbaris depan. Tu kita dapat kenal pasti. Bagaimana kaedah kita nak baca? Kaedah dia ialah ia dibaca dengan memasukkan atau menggabungkan mim sakinah kepada mim berbaris beserta lengung 2 harakat. Jom cuba sebut. Contoh, in kuntum mu'minin. Kuntum mu'minin. Mim sukun yang tiada sukun
bertemu dengan mim bersabdu berbaris depan, mukminin. Jadi sebutan yang tepat perlu dirujuk kepada guru yang mahir lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke hukum mim sakinah yang terakhir, iaitu izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum apabila mim sakinah ataupun mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Apakah huruf tersebut? Huruf tersebut ada 26 huruf, iaitu hamzah, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha dan ya. Itu adalah 26 huruf. Apabila mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf tersebut, dia akan jadi izhar syafawi. Bagaimana izhar syafawi dibacakan? Ia dibaca dengan jelas. Kerana nama izhar maksudnya jelas. Beberapa contoh yang saya akan berikan daripada Al-Quran. Yang pertama, contoh mim mati bertemu dengan ta. An'amta. Mim mati bertemu dengan ta, jadi mim tersebut jelas, dibacakan dengan jelas. Contoh kedua, mim mati bertemu dengan ha. Tamsaskum hasanatun. Mim mati bertemu dengan ha. Tamsaskum hasanatun. Seterusnya, mim mati bertemu dengan ta. Amsalakum. Amsalakum. Contoh yang terakhir, mim mati bertemu dengan jim. Amja'alu. Amja'alu. Dibaca dengan jelas. Sebagai kesimpulan, ilmu tajwid merupakan satu ilmu berkaitan dengan ilmu tentang bacaan Al-Quran dengan memperhalusi dan meneliti kaedah-kaedah bacaan yang sebenarnya. Ia bertepatan dengan penurunan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam yang mempunyai kaedah bacaan yang khusus. Sabda Rasulullah SAW tentang memperelokkan bacaan Al-Quran dan amaran tegas baginda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Barang siapa yang tidak memperelokkan suara Al-Quran, maka ia tidak termasuk orang yang mengikuti kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.